Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Hafizi Al-Hafiz dan insya-Allah hari ini kita akan membongkar di sebalik 114 nama-nama surah. Kita akan cuba membincangkan tentang surah yang ke-73 iaitu surah Al-Muzammil. Insya-Allah sama-sama kita dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Sebelum tu mohon bantuan respon sahabat-sahabat yang berada untuk respon sama ada suara saya dengar jelas ataupun tidak. Boleh bantu saya tulis di ruang komen. Boleh dengar ke suara? Dan Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam live setiap minggu pada hari Sabtu pukul 8 pagi, Duha Booster, untuk sama-sama kita membincangkan dan membongkar di sebalik 114 nama-nama surah. Dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan membincangkan surah yang ke-73 daripada 114 nama-nama surah. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan surah Al-Muzammil. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, mohon bantuan respon pada semua yang mendengar. Cuba komen di ruang komen sama ada suara saya dengar jelas ataupun tidak. Supaya saya harapkan perjalanan live kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dapat didengar dengan jelas, dan mudah-mudahan apa yang kita nak kongsikan pada hari ini bukan sekadar menjadi satu perkongsian yang santai, tetapi insya-Allah mudah-mudahan dia sampai kepada hati kita dan hati orang lain, insya-Allah. Boleh dengar dengan jelas Alright, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang respon. Alhamdulillah. Sekejap saya cuba setting sikit. Mudah-mudahan suara lebih dengar dengan jelas supaya bagi saya yang paling penting supaya mesej dia sampailah, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Alhamdulillah jelas. Terima kasih semua yang bantu saya respon. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mudah-mudahan dapat didengari dengan jelas. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita melangkah untuk lebih dalam lagi membincangkan surah yang ke-73 iaitu surah Al-Muzammil, saya mohon bantuan sahabat-sahabat yang berada bersama dengan saya sekarang. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa tekan butang share dan juga komen apa yang bermanfaat. Sekiranya ada sebarang persoalan, sekiranya ada sebarang nota-nota yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, mohon tulislah di ruang komen supaya mungkin ada orang-orang yang baca komen kita, dia lebih mudah faham, dia lebih mudah terkesan dan dia beramal dengan tulisan-tulisan kita yang mungkin perlu usaha yang sedikit saja. Jangan lupa tekan butang share, sharekan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan
ramai yang dapat manfaat bersama insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan surah yang ke-73 dalam susunan Al-Quran, iaitu surah Al-Muzammil. Nah, jadi insya-Allah seperti biasa setiap minggu kita akan membincangkan sekitar 3 perkara. Iaitu yang pertama, 8 fakta surah, iaitu surah Al-Muzammil. Yang kedua, di sebalik nama surah. Kita cuba nak membincangkan sebenarnya surah Muzammil ni dia cerita pasal apa? Ataupun apa maksud dia? Ataupun apa kisah di sebalik berlakunya turunnya surah Al-Muzammil ni? Dan yang ketiga, pengajaran dan tindakan iman yang boleh kita ambil daripada surah ini insya-Allah. Alright, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, sebelum tu, bantu saya tekan butang like dan ajak lagi ataupun tag kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain di luar sana, kawan-kawan kita di Facebook untuk dengar perkongsian kita bersama-sama. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita lah. Tolong tag nama diorang. Ataupun kita kongsikan live kita ni kepada sahabat-sahabat kita di Facebook personal kita, di grup-grup kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin mengaji bersama, sahabat-sahabat kita yang selalu kelas bersama. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat syurga sekalian. Waalaikumsalam dari Puan Nur Ayu Muhammad Noh. Kita ada Puan Lin Fazli, Masya Allah. Ada Inci Bacelah, Masya Allah, ramai yang ada. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat bersama kita pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi kita pergi kepada 8 fakta surah Al-Muzammil. Mohon bantu tuan-tuan dan puan-puan tulis di ruang komen ya, maklumat-maklumat dan informasi yang ada ni. Yang pertama sekali, nama surah ini ataupun maksud nama surah Al-Muzammil bermaksud orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Maksudnya Al-Muzammil adalah orang yang berselimut. Dan surah Al-Muzammil merupakan surah yang ke-73 dan surah Makkiyah, terletak pada juzuk yang ke-29. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita masih berada di dalam juzuk yang ke-29. Jadi surah Al-Muzammil terletak pada muka surat 574. Jadi sahabat-sahabat yang ada Al-Quran bersama pada ketika ini, ataupun cubalah ambil Al-Quran dan buka muka surat 574, sebaiknya Quran yang ada terjemahan insya-Allah. Dan surah Al-Muzammil ni tak banyak, ada 2 muka surat sahaja. Dan terletak pada mempunyai 20 ayat, mengandungi 258 perkataan dan juga mengandungi 888 huruf. Jadi ini sekitar fakta-fakta yang ada di dalam surah Al-Muzammil. Sifat S Yusra. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas konsep. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang juga istiqamah bersama kita, bersama kami, bersama saya, bersama Qiraat setiap minggu, supaya kita sebenarnya ni nak cubalah kan sedikit demi sedikit menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran, terutamanya surah-surah yang kita bincangkan. Puan Umi Nur Anisa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Jadi ini tentang perbincangan tentang surah Al-Muzammil, dan ini merupakan fakta-fakta yang ada dalam surah Al-Muzammil. InsyaAllah kita pergi sebenarnya ada satu persoalan. Apa sebenarnya yang diceritakan di dalam surah Al-Muzammil? Siapakah maksud dia orang yang berselimut? Jadi kita nak tahulah. Dan insya-Allah kalau kita boleh tengok sama-sama di slide yang saya sediakan ni, surah ini dinamakan Al-Muzammil kerana mengisahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat malam ataupun berqiyamul lail. Rupa-rupanya Al-Muzammil, orang yang berselimut itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Nabi Muhammad SAW berselimut? Nanti kita akan jawab. Dan dalam penerangan yang ada dalam slide saya sediakan ni, Qiyamul Lail hanya diwajibkan ke atas Nabi SAW sahaja dan sunat bagi kaumnya untuk menunaikannya. Ini hukumlah. Hukum. Qiyamul Lail wajib ke atas Nabi Muhammad SAW sahaja dan sunat kepada kaumnya untuk menunaikannya. Itu hukum. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi sebenarnya pada permulaan perintah untuk bangun Qiyamul Lail, Nabi Muhammad SAW termasuklah sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam pada ketika itu wajib menunaikan Qiyamul Lail. Selama berapa tahun? Berapa bulan? Selama berapa hari? Siapa tahu? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Qiyamul Lail ini, ibadah Qiyamul Lail, bangun malam ini sebenarnya wajib kepada Nabi dan juga wajib kepada semua umat Islam pada ketika itu. Dan pada ayat permulaan surah ini diwajibkan kepada semua. Tetapi pada surah yang sama juga telah dimansuhkan perintah tersebut supaya ibadah tersebut tidak diwajibkan kepada semua umat Islam tetapi hanya wajib kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selama berapa lama tu umat Islam wajib menunaikan solat malam? Selama 1 tahun. Tolong bantu saya tuan-tuan dan puan-puan untuk tulis sebenarnya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat diwajibkan menunaikan ibadah malam ataupun solat malam Qiyamul Lail selama 1 tahun. Sebelum perintah tersebut dibatalkan di dalam surah yang sama. Nanti kita akan tengok pada akhir surah Al-Muzammil. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bagaimana dan kenapa Nabi Muhammad SAW diwajibkan dan juga umat Islam pada ketika itu diwajibkan untuk bangun malam, untuk solat malam, untuk ibadah malam. Nanti kita akan tengok sama-sama kenapa. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku di sebalik 114 nama-nama surah, boleh buka muka surat 154 dan 155 dan boleh kita baca dan rujuk bersama-sama. Tapi yang belum ada, boleh cepat-cepat dapatkan sekarang. Saya dengar ada promosi ni dan dalam live kita pada hari ni pun ramai mungkin ejen-ejen yang boleh kongsikan link-link masing-masing ataupun nombor kontak masing-masing untuk dihubungi bagi mereka yang berminat nak dapatkan buku yang sangat bermanfaat bagi saya supaya kita bila mana membaca buku 114 ini dia menjadikan dan menambahkan kefahaman dan kekuatan kita untuk beramal dengan Al-Quran insya-Allah. Masya Allah. Puan Jamaliah Rosni, alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Dan itu yang berlaku pada permulaan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita tengok, sebelum ni saya bagi tahu umat Islam termasuklah Nabi Muhammad SAW pada awal turunnya perintah untuk bangun malam, maka ia adalah wajib selama 1 tahun. Kemudian turunnya ayat yang memansuhkan perintah tersebut dan akhirnya seperti mana yang kita lihat di slide ni, Qiyamul Lail hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sunat dilakukan kepada umat-umat Islam yang lain. So Nabi Muhammad SAW setiap malam bangun qiyam. Setiap malam. Masya Allah. Jadi itu yang berlakulah. Kemudian kita tengok, bagi menjawab persoalan tadilah, kenapa pada permulaan perintah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam diwajibkan untuk bangun malam. Dan ia menjadikan satu keutamaan untuk umat Islam ketika itu untuk bangun malam. Sebab tu kalau kita boleh tengok, antara objektif surah ini adalah persiapan rohani Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Rupa-rupanya, kepentingan bangun malam ni dia memberi kekuatan kepada jiwa. Seorang pendakwah, seorang yang nak menyampaikan risalah Al-Quran, seorang yang nak menyampaikan dan terus menyebarkan agama ini perlu ada kekuatan rohani.
Kalau dalam konteks ini ada beberapa pendapat lah. Kenapa diturunkan surah Al-Muzammil? Yang pertama sekali, ini pandangan pertama. Pandangan pertama asbabun nuzul surah ini. Pandangan pertama, ketika mana Nabi SAW di permulaan dakwah Nabi, banyak tentangan-tentangan. Banyak halangan-halangan, banyak ujian-ujian, musibah-musibah yang melanda Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi berasa cemas, berasa takut, berasa bimbang. Lalu Nabi berselimut. Dan disebabkan Nabi berselimut, maka di situlah perintah Allah SWT, jangan kau berselimut. Bangunlah kau, bangkitlah kau. Dan teruskan perjuangan. Itu pada pandangan pertama kenapa diturunkan surah ini. Namun ada pandangan kedua, cerita dan kisah yang berlaku di sebalik penurunan surah ini. Seperti mana kita maklum, ada juga pendapat mengatakan bahawa surah Al-Muzammil ini merupakan surah yang terawal, antara surah yang terawal, ayat-ayat yang terawal turun kepada baginda Nabi SAW. Setelah mana kita tengok Nabi SAW ini menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya dengan perintah untuk Nabi SAW menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, dan di situ Nabi berasa ketakutan. Dan setelah itu, bila mana Nabi menerima wahyu, dan setelah itu berlaku satu tempoh masa yang agak lama wahyu tidak turun. Dan kemudian Nabi pergi semula ke Gua Hira untuk beruzlah, untuk dia bersendirilah, kan, bertahanus dan untuk dia beribadah lah. Selalunya Nabi SAW suka beribadah di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW pergi semula ke Gua Hira. Dan apa yang berlaku? Ketika itu Nabi SAW didatangi sekali lagi oleh Jibril alaihissalam dalam rupa yang seorang lelaki dengan mengembangkan sayapnya yang seluas timur dan barat. Jadi Nabi berasa ketakutan. Nabi berasa ketakutan bila mana bertemu dengan Jibril alaihissalam. Lalu Nabi SAW pulang ke rumah, bertemu dengan Siti Khadijah dan minta untuk zammiluni, selimutilah aku. Bila Nabi SAW ni bertemu dengan Jibril, berasa sedikit ketakutan, berasa berat bila mana malaikat Jibril mengatakan, anta Rasulullah, kamu ni Rasulullah, kamu perlu menyampaikan risalah Allah. Jadi di situ satu, takutnya Nabi SAW terhadap physical Jibril AS, dan yang keduanya beratnya beban yang ditanggung oleh Nabi SAW bila mana Jibril kata, kamulah Rasulullah, kamu perlu menyampaikan agama, kamu perlu berjuang, berdakwah, menyampaikan Islam dan sebagainya. Maka di sini terasa beratnya beban, tanggungjawab, amanah yang digalas oleh baginda Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi ketakutan. Nabi menyuruh Siti Khadijah pada ketika itu menyelimuti tubuhnya yang menggigil ketakutan. Dan disitulah sebabnya turunnya surah Al-Muzammil. Jadi pentingnya untuk kita bangun malam untuk mendapatkan kekuatan dan mempersiapkan kerohanian dalam jiwa dan hati kita untuk berdakwah. Begitulah yang dianjurkan dan diajarkan kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok bagaimana surah Al-Muzammil dituliskan, diletakkan pada ayat pertama. Nama surah ini ada, kalau kita boleh buka Al-Quran kan, muka surat 574, ada diceritakan tentang disebutkan perkataan Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ini satu seruan kepada baginda Nabi SAW, iaitu wahai orang yang berselimut. Memanggil Nabi lah, orang berselimut ni maksudnya Nabi SAW. Sahabat-sahabat tolong bantu saya tulis dalam komen, orang yang berselimut itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Pada surah inilah, ini maksud dia. Nanti orang tanya, Muzammil surah apa? Orang yang berselimut. Siapa berselimut? So kita tahulah,
orang yang berselimut itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alright. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan surah Al-Muzammil. Dan tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi kita boleh baca lah kan dalam buku di sebalik 114 nama-nama surah ni. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya banyak manfaat yang kita boleh dapat di dalam buku ini. Kemudian kita tengok tema surah Al-Muzammil. Ini penting juga untuk kita faham kerangka keseluruhan dalam surah ini. Saya mohon sekali lagi untuk bantuan tuan-tuan dan puan-puan, tulis dalam komen tema surah ni lah supaya kita pun sama-sama dapat faham. Ayat pertama hingga 9. Ayat pertama hingga 9 merupakan petunjuk-petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri dengan bangun qiyamul lail untuk mendapatkan kekuatan sabar dan tawakal. Ini ayat 1 hingga 9. Nanti kita akan tengok sama-sama lah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan permulaan surah ini dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maksudnya wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain daripada sedikit masa yang tidak untuk berehat. Maksudnya bukannya setiap malam ataupun keseluruhan malam tu kita gunakan untuk beribadah, tetapi ada juga masa kita gunakan untuk berehat. Berehat, tidur dan sebagainya lah. Sebab Allah menjadikan malam ni sebagai waktu beristirahat. Kalau kita tengok dalam surah An-Naba, ni teaser lah kan. Surah An-Naba nanti, surah An-Naba pada juzuk ke-30, sekarang juzuk 29. Awal juzuk ke-30 ada surah An-Naba. Selalu mungkin ramai sahabat-sahabat yang dah hafal. Allah Subhanahu wa taala waja'alnal laila libasa. Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian untuk kita beristirahat. Bukan untuk kita berehat lah. Jadi malam ni sebenarnya untuk juga berehat, tapi dalam waktu kita tapi bukan seluruhnya berehat. Ada masa kita berehat, ada masa kita beribadah dan kita menunaikan solat malam pada waktu sebahagian malam yang lain. Itu kita akan tengoklah pada ayat 1 hingga 9. Dan sebenarnya pada ayat 1 hingga 9 juga ada dinyatakan, okey, kita kena bangun malam, tetapi adakah keseluruhan malam kita kena menunaikan solat malam? Ada bila masa sesuai untuk bangun malam? Ada diterangkan juga antara ayat 1 hingga 9. Bagaimana caranya, bagaimana waktunya, bila masa nak rehat, bagaimana pembahagiannya, ni boleh kita tengok dalam surah ni. Dan apa yang kita akan dapat sekiranya kita konsisten istiqamah bangun malam. Ada juga pada ayat 1 hingga 9. Pentingnya untuk kita sama-sama fahamlah. Kemudian, kalau kita tengok ayat 10 hingga 19, satu seruan sabar dalam berdakwah dan ancaman kepada para pendusta hari kiamat dengan neraka Jahannam. Kalau kita tengok ayat 10 hingga 19 ni, satu perbincangan yang sedikit berbeza lah. Bagaimana ada setengah pendapat mengatakan bahawa ayat 10 hingga 19 ni dia turun sedikit lewat pada fasa dakwah Nabi SAW secara terang-terangan untuk mengancam mereka yang mendustakan Rasulullah SAW, bahawa mereka akan menerima akibat selepas berlakunya hari kiamat. Kalau kita tengok pada ayat 10 hingga 19 ni, ada pendapat mengatakan dia turun lewat sikit. Bukannya pada permulaan dakwah Nabi SAW. Bukan pada permulaan wahyu diturunkan macam lepas surah Al-Alaq, kemudian ada surah-surah yang awal, tidak. Ayat 10 hingga 19 turun sedikit lewat sewaktu mana Nabi SAW mula dah berdakwah secara terang-terangan. Dan ayat ini diturunkan supaya memberi satu ancaman, peringatan kepada mereka yang mendustakan hari akhirat, mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan ayat-ayat Allah, sebab mereka nanti selepas berlakunya hari kiamat, ketika mana mereka di akhirat, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih, iaitu neraka Jahannam.
Sebab apa? Pada ketika itu telah berlakunya persidangan-persidangan ataupun perancangan musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh baginda Nabi SAW untuk membunuh dan merosakkan perancangan dakwah Nabi SAW. Lalu kita dah dengar tentang berlakunya persidangan di Darun Nadwah. Sahabat-sahabat mungkin boleh tulis dekat ruang komen. Persidangan di Darun Nadwah ini menurut At-Tabrani daripada Jabir bin Abdullah mengenai satu persidangan di Darun Nadwah untuk memulakan kempen menghalang manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya mereka berbalas sama sendiri kerana cadangan untuk melabelkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang bomoh, seorang yang gila, ahli sihir dan pemecah belah silaturahim tidak sesuai dengan sifat Al-Amin baginda yang sudah dikenali oleh seluruh Quraisy yang berdarah daging dalam tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya ada satu pendapat juga bahawasanya ketika mana ayat ini turun sudah berlaku persidangan di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat musuh-musuh Islam, tempat pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar berkumpul untuk pembesar-pembesar Quraisy lah pada ketika itu berkumpul untuk berbincang macam mana kita nak gagalkan perancangan Nabi, bagaimana kita nak menghentikan perjuangan Nabi ni. Kita tuduhlah dia tu seorang bomoh, kita tuduhlah dia ni ahli sihir, kita tuduh dia ni lah gila, tuduhlah dia ni pemecah belah kaum dan sebagainya. Dia ni lah punca kerosakan masyarakat pada ketika itu. Bila mana mereka berbincang seperti itu untuk melabelkan Nabi. Ini golongan-golongan yang suka melabelkan. Melabelkan Nabi sebagai seorang yang bukan seperti mana sifat Nabi, mereka sendiri yang berbalah. Tak mungkinlah Nabi ni orang yang bomoh, seorang bomoh. Tak mungkin Nabi ni ahli sihir, tak mungkin Nabi ni menipu. Tak mungkinlah Nabi ni pemecah belah kaum. Kerana apa? Dia tak kena dengan sifat yang sendiri orang Quraisy gelarkan Nabi, iaitu Nabi baginda daripada dulu lagi merupakan seorang yang Al-Amin, dipercayai. Tak kena, tak ngam. Memang Nabi ni sangat dikenali dengan sifat-sifat yang baik. Jadi itulah menyebabkan mereka berbalah dan akhirnya apa yang mereka cuba lontarkan kepada Nabi SAW tidak berjaya. Lin Fazli kata tema surah ayat 1 petunjuk Allah untuk kekuatan sabar dan tawakal. Okay. Itu ayat 10 hingga 19. Kemudian di bahagian yang ayat terakhir, ayat ke-20, ada beberapa perintah yang panjang lah. Iaitu perintah tahajud dan pemansuhan kewajipan tahajud kepada para sahabat. Maknanya ayat 20 inilah merupakan ayat yang telah menukarkan perintah wajibnya bangun malam kepada para sahabat umat Islam pada ketika itu kepada satu perkara yang sunat. Sebab Nabi SAW hanya Nabi SAW saja yang wajib menunaikan qiyamul lail pada ketika itu, namun para sahabat dijadikan sunat. Kerana Allah SWT tahu bila mana diwajibkan bangun malam kepada semua umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi satu beban. Dan ayat ini juga berkenaan perintah membaca Al-Quran, jihad dan membayar zakat. Dan akhirnya pada ayat ke-20 ni Allah bagi tahulah segala amalan-amalan kita lakukan ni pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana di akhirat. Insya-Allah. Jadi itu sedikit sebanyak tentang tema surah Al-Muzammil. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bersama dengan saya pada hari ini, saya nak maklumkan sekarang ni kita sedang membincangkan tentang surah yang ke-73 iaitu surah Al-Muzammil. Yang baru masuk live, yang baru bersama, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga jangan lupa untuk komen info-info, ilmu-ilmu, pandangan-pandangan, soalan-soalan anda di dalam ruang komen dan jangan lupa untuk sharekan live ini sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Kita kalau tak mampu nak berbincang ataupun share ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tetapi kalau kita share orang yang menyampaikan ilmu Al-Quran pun sebenarnya sudah menjadi satu usaha yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sharekan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada segmen yang seterusnya iaitu pengajaran
surah Al-Muzammil. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin semua Allah SWT sekalian, bantu saya untuk tulis pengajaran pertama yang saya kongsikan kepada sahabat-sahabat adalah solat malam penguat jiwa pendakwah. Ramai yang baru masuk, Alhamdulillah. Puan Nur Hazliza Zahari, Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, bahagia, hati tenang jiwa, rezeki yang melimpah ruah, dan juga kita menjadi orang yang sentiasa memperjuangkan ilmu Al-Quran, insya-Allah. Okey, bantu saya sahabat-sahabat. Pertama sekali, solat malam penguat jiwa pendakwah. Ini antara perkara pertama yang kita nak kongsikan. Sebab apa? Sebab dalam ayat ini, dalam surah Al-Muzammil, ada satu perintah untuk kita bangun malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain daripada sedikit masa yang tidak untuk kita berehat. Maknanya kita ni, malam memanglah untuk berehat. Tetapi dalam waktu kita berehat, dalam waktu malam yang panjang, ada masa yang perlu kita peruntukkan untuk kita bangun malam. Bila masa dia? Kita tengok nisfahu awinkus minhu qalila. Surah Al-Muzammil pada ayat yang ketiga. Pertama sekali waktunya iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh. Contohlah saya bagi satu perbandingan ataupun satu pengiraan lah. Kalau kita ikut masa malam ni, seperti mana contohlah kita buat 9 jam. 9 jam waktu malam. Kita pecahkan kepada 3 bahagian. Jadi 3 jam pertama, 3 jam kedua dan 3 jam yang ketiga. Jadi tu 3 bahagian. Pertama 3 jam, kedua 3 jam, ketiga 3 jam. Maknanya contoh itu masa dia lah kalau kita buat satu pengiraan. Tapi dalam perintah ini nisfahu ni separuh. Nisfu ni separuh. Kalau kita baru-baru ni kan ada yang buat kalau Sya'ban ni terkenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban bermaksud separuh Sya'ban. Itu nisfu ni belajar bahasa Arab sikit lah. Nisfu ni separuh. Nisfu Sya'ban, separuh dari Sya'ban. Maksudnya sudah sampai hari yang ke-15 Sya'ban. Sebab sebulan ada 30, hari ke-15 itu nisfu, separuh. Separuh Sya'ban. Kalau kita nisfu Sya'ban ni maksudnya separuh Sya'ban. Sama jugalah ni. Kalau kita tengok nisfahu, separuh daripada malam. Kalau kita buat pengiraan, malam tu 9 jam, nisfahu maknanya separuh daripada 9 jam adalah 4 jam setengah. Rupanya ada para sahabat dulu yang menunaikan ibadah 4 jam setengah. Ataupun kurang sedikit dari separuh. Kurang sedikit dari separuh, kita buatlah 1/3. 1/3 iaitu 3 jam. Tunaikanlah 1/3. Sebab tu antara waktu yang afdal juga untuk kita kerjakan adalah ibadah qiyamul lail adalah 1/3 malam yang terakhir. Bukan terawal, terakhir. Maknanya yang awal tu nak buat apa? Kita nak berehat, kita nak bersama keluarga. Kadang-kadang malam ni kalau lepas maghrib, lepas isyak, kita bersama keluarga sekejap, buat tugasan-tugasan kita dan sebagainya. Kemudian kita berehat dan akhirnya kita bangun semula untuk qiyamul lail dari separuh. Kemudian kalau kita tengok bagaimana kenapa saya tulis 6 jam ni, kita akan tengok rupa-rupanya ada juga perintah yang memerintahkan supaya kita lebihkan daripada separuh. Maknanya 2/3. 2/3. 2/3 maksudnya 6 jam lah. Kalau 3/3 9 jam. 2/3 itu 6 jam. Maksudnya dalam tempoh 9 jam, 3 jam rehat, 6 jam kita beribadah. Juga begitu. Tapi tak adalah yang dinyatakan, diperintahkan untuk
Sepanjang malam itu kita kena beribadah. Macam mana ayat yang keempat? Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Kalau kita tengok dalam ayat yang keempat, ataupun lebihkan sedikit daripadanya. Maknanya lebihkan sedikit dari separuh lah. Separuh 4 jam setengah. Lebihkan sedikit 2/3 iaitu 6 jam. Dan apa yang kita perlu isi dalam ibadah Qiyamul Lail antaranya adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Antaranya lah. Dan kenapa dalam ayat ini juga diperintahkan untuk kita membaca Al-Quran dengan tartil? Kerana bacaan Al-Quran dengan tartil ini adalah bacaan yang tidak terlampau laju dan tidak terlampau perlahan. Dan bacaan tartil ini satu tempoh bacaan yang boleh kita memahami isi kandungan ayat Al-Quran tersebut. Untuk kita menghayati, menjiwai, merasai setiap patah perkataan yang kita baca dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanyalah penting sangat ke, kita nak masuk bulan Ramadan kan sekejap lagi ni. Mungkin dalam kurang daripada 2 minggu lagi ni kita nak masuk ke bulan Ramadan. Ramai orang yang mengejar untuk khatam pada bulan Ramadan. Ramai sangat. Kita pun seperti itu kan. Kita nak baca sebanyak-banyaknya. Benda ini tidak menjadi satu masalah. Silakan sekiranya kita memang dah biasa untuk khatam Quran sebelum-sebelum ni. Sama kita sehari baca 1 juzuk, kita baca sehari 2 juzuk. Kita memang orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Silakan untuk kita teruskan apa yang kita biasa buat. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau kita tak biasa buat pada sebelum Ramadan dan kita cuba untuk buat pada bulan Ramadan, dia akan menyebabkan kita menjadi satu kesukaran. Dia akan melemahkan momentum kita pada pertengahan dan penghujung bulan Ramadan. Saya beritahu siap-siap lah ni ya. So macam mana kita nak persiapkan diri kita? Mulai sekarang berlatih diri kita untuk perbanyakkan membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, tidak terlampau laju dan tidak terlampau perlahan, supaya bacaan kita itu mampu untuk kita tadabbur, mampu untuk kita memahami maksudnya, mampu untuk kita mengambil pengajaran di dalam ayat tersebut. Macam mana kita baca dalam solat. Sebab tu kalau orang yang menunaikan solat malam, kita bolehlah baca ayat Quran yang panjang-panjang sikit. Boleh saja kita buka Al-Quran di hadapan, kemudian kita baca surah-surah yang ada dengan bacaan yang tartil. Sebab tu kalau orang bangun solat malam, dia baca ayat Al-Quran yang panjang sikit. Yang bukan yang macam selalu kita baca biasa-biasalah. Kita baca surah Al-Kafirun ke surah Al-Ikhlas, itu ibadah yang lain. Tapi ibadah yang bangun malam ini selalunya baca bacaan surah-surah yang panjang-panjang. Tetapi, ada tetapi ya, boleh saja untuk kita baca surah-surah yang pendek, tak ada masalah. Kalau kita baru-baru nak belajar bangun malam, baru-baru nak belajar Qiyamul Lail, kita pun baca surah Al-Baqarah. Kan? Surah Al-Baqarah ni hampir 3 juzuk, 2 juzuk setengah. Baca pula dalam solat malam kita, takut itulah solat malam yang pertama dan terakhir kita buat. Tak ada masalah, latihkan diri kita bangun malam pun dah cukup bagus. Bolehkan dengan surah-surah yang pendek-pendek pun tak ada masalah. Tapi bila mana benda tu sudah menjadi satu kebiasaan, kita nak cuba mendapat kemanisan yang lebih, bacalah surah yang sedikit panjang. Kalau tak hafal tak apa, tak ada masalah. Kita buka Al-Quran boleh. Kita baca dengan mushaf yang terbuka semasa kita solat. Masya Allah. Lin Fazli kata tartil adalah memperelokkan bahan bacaan serta huruf mengenai tempat waqaf. Itu betul juga. Maknanya kita pastikan bacaan kita itu adalah bacaan yang betul, yang tepat dan sebagainya lah. Jadi ini penting. Untuk apa sebenarnya ni kita baca Al-Quran, kita bangun malam, solat dan sebagainya? Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Ini jawapannya. Kenapa kita kena bangun malam? Kenapa kita kena baca Al-Quran dengan tartil dan apa hubungannya? Kedua-dua ibadah ini sebenarnya sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat
kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Rupanya ibadah solat, bacaan Al-Quran yang tartil ini sebagai satu persiapan rohani kepada baginda Nabi SAW untuk memikul beban Al-Quran, amanah yang sangat berat untuk disampaikan kepada umat. Sebab apa? Al-Quran, Islam, konten-konten ini satu perkara yang berat untuk diamalkan dan disampaikan. Sebab tu kita kalau orang biasa kan, berat untuk kita baca Al-Quran, berat untuk kita mengamalkan apa yang terkandung Al-Quran dalam agama, apatah lagi untuk menyampaikan. Sebab tu bila mana kita ni, contoh kita ni nak menjadi orang yang menyampaikan dan memperjuangkan Al-Quran. Mungkin hari ni ramai orang yang nak cakap pasal agama, nak menjual barangan-barangan agama, nak menjual buku-buku agama. Contohnya buku 114 ni. Antara perkara dan amalan yang perlu kita buat untuk kita menjadi seorang yang memikul bebanan agama yang berat ni, wahyu Al-Quran yang berat ni, persiapkan diri kita dengan ibadah fardi ataupun amalan-amalan kita ni. Contohnya banyakkan bangun malam dan juga kita banyakkan membaca Al-Quran dengan tartil pada waktu malam. Mana ibadah-ibadah malam ni perlu kita lazimi supaya kita mudah menyampaikannya dan orang mudah terima apa yang kita sampaikan. Jadi perkara ini sangat penting untuk menjadi amalan kita. Dan bukan sahaja kepada Nabi tetapi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Walaupun pengajaran pertama ini kita tengok solat malam, ibadah malam, terutamanya bila mana kita solat dan juga kita baca Al-Quran ini menjadi penguat kepada pendakwah, dia sebenarnya bukan tak termasuk diri kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kitalah pendakwah. Setiap umat Islam adalah pendakwah. Setiap umat Islam adalah bertanggungjawab untuk menyampaikan agama Islam. Jadi sebab tu kita kena faham. Sebab tu kita kena beramal. Pentingnya kita tahulah. Kita sampaikan Islam mengikut kapasiti kita lah. Sebab apa? Supaya bila mana kita melazimi diri kita dengan bangun malam, walaupun permulaan dengan 2 rakaat saja, baca pun surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Besok bangun lagi Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Pun sudah memadai. Biarlah amalan tu amalan yang sedikit tetapi konsisten. Berbanding kita mulakan bangun malam dengan 8 rakaat, 11 rakaat, termasuk witir dan sebagainya, maka ia menjadi satu perkara yang lampau berat dan akhirnya kita meninggalkan ibadah tersebut. Buat hari ini, kita tinggalkan. Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, baru bangun malam lagi. Jadi cuba kita buat sedikit demi sedikit dan juga kita amalkanlah secara konsisten, insya-Allah. Kemudian, solat malam mempunyai kesan yang kuat pada jiwa. Kalau kita tengok, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Dalam surah Al-Muzammil pada ayat ke-6, sebenarnya sembahyang dan ibadah malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Jadi penting untuk kita melazimi ibadah qiyamul lail, sebab orang yang bangun malam ni dia akan dikuatkan jiwanya, hatinya dalam apa jua rintangan, ujian, musibah yang melanda. Sebab mereka yang nak menyampaikan benda-benda yang baik ni, terutamanya konten-konten yang ada dalam Al-Quran, pasti mendapat tentangan yang banyak. Kalau kata, Ustaz, saya jual buku agama ni kot Ustaz, buku yang berunsurkan Al-Quran, pasti orang akan terima dan beli. Kalau kita faham sebegitu, sebenarnya kita salah. Kalau kita tengok bagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, seorang yang maksum, seorang yang akhlaknya sangat tinggi, mulia, dipercayai oleh seluruh kaum Quraisy, menyampaikan agama yang memang benar, itu pun banyak tentangan. Menyampaikan Al-Quran yang memang benar, itu pun banyak ujian dia. Banyak tentangan, banyak dugaan dan cabaran dan sebagainya. Apatah lagi diri kita.
Sebab tu kita kena faham perjalanan sirah Nabi dalam menyampaikan agama, menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran, menyebarkan agama ini ada tentangan. Begitu juga dengan apa yang bakal berlaku pada kita. Dan jangan kita sesekali putus asa. Tak naklah kalau macam tu. Baik aku buat benda lain lah. Tak naklah jual-jual benda-benda ataupun kita menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran ni. Sebab nanti banyak pula benda-benda yang tak elok berlaku. Bukan. Kita jangan jadikan itu sebagai satu alasan untuk kita berputus asa. Sepatutnya kita perlu lebih lagi mendalami perjalanan sirah Nabi, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran supaya kaedah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW walaupun diuji dan akhirnya terbukti Nabi berjaya menyebarkan agama Islam sehingga kan pada ketika zaman sahabat dan seterusnya agama Islam ini tersebar lebih pada 2/3 dunia. Kaedah Nabi yang Nabi gunakan itu perlu kita apply dalam kehidupan kita hari ini dalam kita menempuh ujian-ujian yang sama seperti mana Nabi SAW hadapi. Sebab tu kita kena contohi Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah insan yang sangat berjaya, yang memang terbukti berjaya walaupun banyak ujian dan tentangan. Apa yang macam mana cara Nabi buat? Buatlah, ikutlah, fahamilah, insya-Allah. Jadi itu yang kita boleh dapatlah. Kalau kita tengok bagaimana Nabi dalam buku di sebalik 11466 surah ni, saya bacakan ni, saya ada buku ni. Kalau boleh buka 154, bahagian tahukah anda boleh dapatkan pahala solat malam dengan solat subuh dan juga solat isyak secara berjemaah. Di mana hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang melaksanakan solat isyak berjemaah, maka ia mendapat pahala solat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan solat isyak dan subuh berjemaah, maka ia mendapatkan pahala seperti mana dia mengerjakan solat sepanjang malam. Masya Allah. Pemurahnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun umat Nabi Muhammad ni umurnya pendek-pendek, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar dalam setiap ibadah yang kecil tetapi pahalanya sangat besar. Masya Allah. Pahalanya sangat besar. Kalau kita tengok di dalam hadis tadi kan, solat isyak berjemaah seolah-olah kita pahalanya menunaikan ibadah separuh malam. Solat isyak dan solat subuh berjemaah seolah-olah kita menunaikan pahalanya seolah-olah kita menunaikan ibadah sepanjang malam. Solat sepanjang malam. Masya Allah. Banyak pahala dia. Walaupun kita menunaikan isyak dan subuh je, sama je. Isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi pahalanya macam kita menghidupkan malam tu dengan ibadah. Jadi ambil peluang ni, usahakan kita bangun, walaupun mungkin terlewat sikit, tunaikanlah solat secara berjemaah subuh. Walaupun penat macam mana, ambillah untuk peluang ni untuk kita solat secara berjemaah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, mungkin rumah kita jauh daripada surau atau masjid. Tapi kita ada keluarga, kita ada pasangan, kita ada anak-anak. Ambil peluang untuk mereka yang terutamanya sudah berkeluarga, berjemaah lah bersama keluarga. Kalau masih bujang, jomblo-jomblo, duduk bersama kawan-kawan di rumah-rumah bujang, ajaklah kawan-kawan untuk solat berjemaah bersama-sama. Mudah-mudahan amalan dia sangat besar, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, mungkin yang terakhirlah untuk hari ini insyaAllah. Amal soleh pasti akan dibalas di akhirat. Ini kita kena yakin. Amal soleh kita pasti akan dibalas di akhirat. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat ke-20, sebenarnya ayat ke-20 ni ayat yang panjang sebenarnya. Cuma di bahagian akhir ayat itu ada disebut وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maksudnya apa? Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah akan mendapat balasan pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baik
dan amat besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bantu saya tulis. Puan Umi Nur Anisa kata amal soleh pasti akan dibalas di akhirat. Betul. Kita yakinlah setiap usaha kita yang kita buat di dunia ini, walaupun dia sekecil-kecil kebaikan, pasti akan dibalas. Sebab mungkin kecil kebaikan tu di sisi kita, tapi di sisi Allah kita tak tahu bagaimana Allah menilai ganjaran dan amalan tersebut. Mungkin kita rasa benda tu kecil, tapi besar ganjaran insya-Allah. Dan disebabkan itu, jangan pula kita meremehkan setiap perkara yang kecil. Sama ada perkara yang tu berbentuk kebaikan ataupun berbentuk perkara-perkara buruk. Alah, benda ni kecil je, benda buruk ni. Nanti taubat bolehlah kan. Jangan. Sebab taubat ni satu bukan benda yang boleh buat main. Sebab tu dalam Quran pun banyak sangat ayat-ayat yang menerangkan supaya kita ni kena segera bertaubat setelah melakukan kesalahan dan dosa. Jangan bertangguh. Sebab apa tak boleh bertangguh taubat? Sebab kita tak tahu bila kita mati. Jadi sebab tu banyakkan bertaubat. Wallahu alam, saya rasa itu sajalah untuk kongsian saya kali ini. Saya rasa mungkin mudah-mudahan perkara yang mungkin kita boleh cuba amalkanlah secara kesimpulan dia. Yang pertama, solat malam penguat jiwa pendakwah. Ingat, bukan sekadar jiwa pendakwah tapi jiwa kita, sebab kita ni pendakwah. Banyak bangun malam supaya apa yang berlaku dalam hidup kita mudah untuk kita menjadi penguat. Dan solat malam juga antaranya adalah kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi bantuan kepada setiap urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan jiwa kita dalam melakukan apa saja. Sebab tu boleh kita sama-sama amalkanlah. Kan? Dan juga banyakkan untuk kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran pada waktu malam. Sebab malam ni feeling dia lain sikit berbanding siang. Sebab siang ni kita terlampau sibuk dengan kerja-kerja kita, dengan aktiviti kita dan sebagainya. Maka malam ni waktu dia hening dan sangat sesuai untuk kita memilih untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan yang kedua, amal soleh pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa jangan kita rasa setiap apa yang kita buat tu sia-sia. Teruskan buat amal-amal kebaikan walaupun sekecil-kecil perkara. Yang penting kita buat secara istiqamah. Wallahu alam, saya rasa itu sajalah untuk perkongsian kita hari ini. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan saya sendiri. Dan mungkin di penghujung ni, nak dekat bulan Ramadan ni, anda yang belum lagi dapatkan kit eksklusif Ar-Rayyan, boleh dapatkan bersama ejen-ejen yang mungkin ada dalam live kita pada hari ini. Mungkin boleh tinggalkan nombor kontak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang menyambung dan meneruskan perjuangan ilmu Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ni diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah kita jumpa pada perjumpaan minggu hadapan untuk kita sama-sama membincangkan surah yang ke-74, iaitu surah Al-Muddathir. Sebenarnya Al-Mudathir ini ada kaitan dengan surah Al-Muzammil. Hampir-hampir sama maksudnya, tetapi kita tengok apa yang berbeza dalam surah Al-Mudathir. Al-Mudathir ni apa maksud dia? Ada kaitan dengan surah Al-Muzammil. InsyaAllah kalau anda nak tahu apa yang akan dibincangkan dalam surah Al-Mudathir pada minggu hadapan, sama-sama kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.